Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita. Kerajaan Sarawak bakal mengumumkan penggunaan teknologi baru untuk kegunaan industri penerbangan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri Tun Datuk Bopeng berkata, teknologi baru itu adalah berteraskan bahan lumut di mana ia diwujudkan buat pertama kali. 2 minggu lagi saya akan mengumumkan satu teknologi baru yang kita wujudkan di Sarawak yang nilainya begitu tinggi. Si sangka-sangka kita bahawa lumut tu ataupun janggut doyong tu boleh mengeluarkan bahan yang dikendaki oleh industri penerbangan, dan ia akan dikeluar pertamanya di Sarawak tu. Untuk dunia, kita yang mula dalam dunia mengeluarkan tu. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Daerah Gedong di Dewan Datuk Patinggi Ahli Gedong pada Ahad. Dan pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahri menambah, Sarawak mempunyai peluang cerah dalam sektor ekonomi yang mampan. Sementara itu, katanya daerah Gedong bakal mengalami perubahan dari segi infrastruktur pada tahun 2025 dan juga tahun 2026. Raya dah kita polah, disambung dengan jambatan kelak. Kayak kita bangunkan hotel, kita bangunkan bangunan pejabat kerajaan, tu dah start mula dah. Termasuk jeraya kita daripada Ulu Semunjan dah, jeraya Semalatung ke situ. Dalam majlis sama, beliau berkesempatan menyantuni penduduk kampung yang menyediakan pelbagai juadah raya di gerai masing-masing. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak komited terhadap usaha mengawal dan menangani fenomena perubahan iklim. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian memberitahu kesan perubahan iklim boleh dirasai di Malaysia dan di Sarawak khususnya. Believe it or not, climate change is in Sarawak. Believe it or not, climate change is in Kuching. And we can see on the extreme weather that we are suffering. Last month, we are having floods, excessive amount of rains. This month, we have excessive amount of heat. Actually come together and to be paying urgent attention, because the climate change is no longer in foreign countries, no longer in Europe, no longer in US, no longer in those remote islands in the Pacific nations in which the whole country is going to be disappear. We are a bit fortunate, our Sarawak will not disappear. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Make Climate Cool Again bersempena Hari Bumi di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pada Ahad. Pada program tersebut, Datuk Seri Dr. Sim juga melancarkan aplikasi iBuyback yang memperkemas pengumpulan dan pengasingan barang kitar semula. Dalam hal ini, beliau berkata MBKS terus memimpin melalui teladan dalam membeli balik barangan kitar semula bagi mengurangkan pembaziran. Prevented 3 million plastic straw entering the environment, pose issue as a waste, but it also try to turn waste into art. But more importantly, you bring everyone together. From no one is too young, no one is too old, that you can contribute. Everyone can do something, and it is indeed very appropriate that to turn the plastic straw into the largest turtle sculpture in the ocean, and that's a classical posters that we always see. The turtles, get caught in the plastic. Dalam pada itu, majlis tersebut juga memperkenalkan karya seni terbesar yang mengguna pakai penyedut minuman plastik di mana ia memecahkan rekod Malaysia Book of Record. Beralih ke perkembangan selanjutnya, dengan penganjuran Sarawak Highland Folk Music and Dance Festival dapat menyelahkan keunikan budaya masyarakat orang Ulu di kawasan Long Bedian. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu festival seumpamanya mampu menarik lebih ramai pelancong luar ke kawasan tersebut. Jelasnya ia sekaligus dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat yang menjual pelbagai jenis barangan
termasuk makanan dan kraf tangan pada program berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam festival tersebut di Dewan Serbaguna Long Bedian, Telang Usan pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata kementeriannya sentiasa komited untuk mempromosikan keindahan dan keunikan Sarawak kepada masyarakat luar. Beliau mengulas lanjut pihak penganjur yang ingin memohon dana harus menghantar kertas kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penganjuran program masing-masing bagi memudahkan pihak kementerian membuat penilaian dan penyaluran dana. Terdahulu ketika berucap, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan merangkap pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB, Dennis Ngau berkata, penganjuran festival seumpamanya bukan sahaja dapat mengeratkan silaturahim dalam kalangan semua pihak terlibat, malahan juga mampu menghidupkan kembali budaya sesuatu kaum, khususnya kaum orang Ulu. Sementara itu, sukan pangkah gasing merupakan salah satu daripada sukan tradisional yang perlu dipertahankan agar ia tidak dilupakan generasi masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam, sukan tradisi ini menjadi tarikan pengunjung yang hadir dan perlu dipertahankan kerana ia merupakan sukan tradisi negara yang berasal dari negara ini sendiri. Katanya sukan ini bukan sahaja diceburi oleh golongan 40-an, malah sangat sesuai jika turut melibatkan para belia agar sukan ini kelak akan diwarisi turun-temurun. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sukan tradisi pangkah gasing debak di gelanggang gasing debak pada Jumaat. Dan pada itu, Muhammad Razi menzahirkan ucapan tahniah kepada para pemenang dan turut memberi penghargaan kepada semua peserta yang sudi menyertai pertandingan tersebut. Pertandingan pangkah gasing ini merupakan anjuran Kelab Gasing Trust Sariwas dengan jumlah penyertaan sebanyak 35 kumpulan. Antara pasukan yang turut serta ialah dari Sri Aman, Seratok, Spauh dan Demak selaku tuan rumah. Manakala orang ramai bersetuju sekiranya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mewajibkan pemakaian semula pelitup muka di sekolah susulan penularan varian baharu COVID-19 iaitu varian Arcturus di negara ini. Tinjauan wartawan unit komunikasi Amsara UKAS di sekitar pusat Bandaraya Kuching pada Jumaat mendapati orang ramai bersetuju dengan saranan tersebut untuk mengelak penularan varian berkenaan. Seorang bapa yang ingin dikenali sebagai Steven berkata, saranan pemakaian semula pelitup muka di semua sekolah perlu diberi perhatian bagi memerangi peningkatan kes COVID-19. Kasihan kita tengok budak apa kalau macam ada barang kena apa semua demam ke apa semua macam tu, macam kira sebab dia orang sentiasa berkumpul. Jadi pandangan kami memang setuju budak sekolah pakai face mask. Sementara itu, Muhammad Syazwi senada dengan Steven berkaitan saranan tersebut. Untuk membiak, sudah biak tu lah. Better kita cegah daripada benda yang jadi lah. Sebab sudah pun imun pun rendah juga. So better kita pakai face mask. Bagi seorang pelajar Muhammad Rizqullah pula, keselesaan pelajar dan keperluan semasa juga perlu diambil perhatian. Okey, pada harapan kami lah, boleh tengok kapasiti sekolah punya padat, boleh, tapi asalkan diwajibkan lah, and then tengok kepada keselesaan murid juga dan keperluan semasa lah. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi malam ini, saksikan serotan Majlis Ramah-Tamah Aidilfitri Daerah Gedong yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Dewan Datuk Patinggi Ahli Gedong pada Ahad. #Mebafakta Salam UKAS.